Hello. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih kepada semua penonton, kawan-kawan ataupun kenalan-kenalan FB, sahabat-sahabat, para pelajar yang sudi bersama-sama hari ini. Suara saya clear Boleh? Suara okey? Okey. Waalaikumsalam. Suara okey, suara Suara okey Baik. Clear. Terima kasihlah Terima kasih saya ucapkan. Dah lama rasanya tak bersama-sama untuk buat live Facebook. Agak rasanya dalam sebulan lebih lah dah tak buat live, tak menyampaikan atau tak berkongsi apa-apa yang patutlah kan. Selepas dari PKP ni agak sibuk sikit. Jadi ini adalah tajuk yang agak menarik pada saya dan juga mungkin juga melalui respon yang diperolehi dari Facebook, ramai juga yang berminat untuk mengikuti tajuk ini, iaitu berkaitan dengan sejarah Indonesia lah, sejarah Indonesia. Dan tajuk hari ini ialah Soekarno dan Soekarnoism. Soekarno dan Soekarnoism. Okey. Kalau ikutkan tajuk ni bukanlah tajuk kaitan dengan negara kita. Phone baru tak phone lama. Tapi memanglah phone murah ni dia memang gambar dia cantik. Kalau iPhone dia true kan. Dia true picture. Okey. Baik, Soekarno dan Soekarnoism ini adalah bukan berkaitan langsung dengan sejarah negara kita. Jadi apa keperluan untuk kita membincangkan atau mewacanakan Soekarno dan Soekarnoism? Walaupun dia sebenarnya tidak mempunyai kaitan langsung dengan negara kita ataupun dengan sejarah kita, sebenarnya dia mempunyai kaitan yang tidak langsung. Tidak langsung, khususnya dalam alam Melayu ini, kerana Soekarno itu sendiri sebelum atau Indonesia itu sendiri sebelum dia merdeka sebagai satu negara yang berasingan pada tahun 1945 ataupun Agustus 1945, dia mempunyai perkaitan yang sangat rapat dengan tanah Melayu ini. Atau memang pernah terdapat perbincangan untuk mereka merdeka bersama-sama. Malaya, tanah Melayu dan juga Indonesia untuk merdeka sama-sama. Adalah perbincangan itu yang berlaku. Jadi mempunyai berkaitan rapat. Tambahan pula, hubungan antara tanah Melayu dengan Indonesia bukanlah hubungan yang baru, bukanlah hubungan yang pendek. Kerana pada asalnya semua ini adalah satu tanah ataupun satu alam ataupun kepulauan Melayu yang sama, hanya dipisahkan oleh pemerintahan-pemerintahan, raja-raja, kesultanan-kesultanan, bukan disebabkan oleh kewujudan negara bangsa yang seperti yang ada pada hari ini. Tambahan pula, Soekarno merupakan seorang tokoh yang sangat popular. Tokoh yang ada filem Soekarno filem Soekarno dalam Netflix, bolehlah tonton. Dalam YouTube saya tak tahu ada tidak. Soekarno adalah seorang tokoh yang sangat popular di alam Melayu, bukan sahaja di alam Melayu tetapi di Asia Tenggara dan juga dunia. Pada tempoh pemerintahan Soekarno antara tahun 1945 hingga 1966 Mac 1966, Soekarno dikenali di serata dunia. Hatta pada tahun 1964 kalau tak silap saya, majalah Times New York menganugerahkan ataupun bukan menganugerahkan, melalui tulisan seorang sarjana yang besar, Arnold Toynbee, sarjana bidang sejarah, seorang British historian,
seorang ahli tamadun membincangkan tentang alam ini, banyak membincangkan tentang perkembangan di alam Melayu, mengatakan bahawa menyenaraikan Soekarno sebagai satu daripada 10 pemimpin teragung dunia. Satu daripada 10 pemimpin teragung dunia pada tahun 1960-an. Apakah keupayaan Soekarno yang menyebabkan Soekarno disenaraikan dalam majalah Times tu? Bukan jalan-jalan majalah, bukan majalah Mangga, bukan majalah URTV, tapi majalah Times di New York pada tahun 1960-an, disebabkan tidak lain dan tidak bukan keupayaan ataupun kejayaan Soekarno menggabungkan wilayah Indonesia yang bertebaran, bertaburan, berselerak itu. Dia itu negara yang paling banyak pulau-pulau di dunia, ribuan pulau di Indonesia itu. Menggabungkan, menyatukan mereka dan juga mewujudkan, membina perasaan kebangsaan, satu bangsa Indonesia itu. Itulah kejayaan terbesar Soekarno. Soekarno bukan berjaya membina physical development, bukan. Soekarno tidak dikenang sebagai orang yang membina kesan-kesan ataupun tinggalan-tinggalan fizikal. Soekarno tidak dikenang kerana kemajuan ekonominya, tetapi Soekarno dikenang di Indonesia dan juga oleh sarjana-sarjana antarabangsa yang mengkaji sejarah Indonesia kerana kejayaan yang membentuk bangsa. Sehingga Arnold Toynbee berkatakan, siapakah lagi pemimpin dalam dunia ini yang boleh menyatu padukan warga Indonesia dan menanggapi diri mereka sebagai warga atau bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Kalau tidak kerana peranan Soekarno itu. Kalau tidak kerana peranan Soekarno. Antara 1945 hingga 1965. Dari Ogos, dari bulan 8 tahun 1945 sehinggalah 30 September 1965, 45 hingga 65, 20 tahun itu kerja Soekarno adalah membina bangsa Indonesia. Tapi bangsa Indonesia itu bukanlah semata-mata aspirasi Soekarno. Bukan kerja Soekarno sendirian, tetapi sebenarnya sudah dimulakan lebih awal dalam konteks sejarah Indonesia pada tahun 1928 dengan termeterainya Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda yang mengatakan bahawa tanah air ini namanya Indonesia, bangsa ini namanya Indonesia, bahasa bagi bangsa ini adalah Indonesia. Itulah permulaan. Indonesia melihat mereka itu keseluruhan sebagai Indonesia, bukan sebagai Sumatera, sebagai tanah Jawa, Surabaya, Jakarta, begitu. Terasing, duduk terasing sendiri-sendirian berdasarkan original. Bukan lagi regionalism, tetapi melihat pembinaan nasionalisme Indonesia itu. Baik. Sebelum saya pergi lebih jauh untuk membincangkan tentang Soekarno dan Soekarnoism, Soekarno dan Soekarnoism, ada baiknya kita kenal dulu lah latar belakang bagaimana Soekarno ini muncul dalam politik Indonesia. Lebih kuranglah kita bincang tentang kelahiran dia, perkembangan dia. Sebab ini semua sebenarnya latar Soekarno itu mempengaruhi tumbesaran dan juga penglibatan Soekarno dalam politik Indonesia. Yang pertama, ketika Soekarno lahir pada tahun 1901. 6 hari bulan 6 tahun 1901. Kenapa saya sebut tentang tarikh kelahiran 6 hari bulan 6 1901? Bukan Gestapo, PU. Gestapo adalah polis rahsia, sedangkan Gestapo adalah peristiwa. Okey. Sedikit pembetulan Okey. Kenapa saya sebut tentang tarikh kelahiran Soekarno? Sebab tarikh kelahiran ini sendiri dipropagandakan sebagai satu tarikh yang sangat penting dan melambangkan lahirnya Soekarno ini satu rahmat. Begitu. Lahirnya Soekarno itu satu keajaiban sebab dia lahir pada menjelang alaf yang baru 1901, bukan alaf baru, abad yang baru kan. Abad yang baru 1900 habis 1901. Sebenarnya kalau ikutkan 1900 lah abad yang baru, tapi itulah ketika pemerintahan dia, itulah yang didendangkan dalam media dan juga disampaikan kepada orang Indonesia bahawa 1901 in the dawn of new century born Soekarno. 6 hari bulan 6 dikatakan sebagai nombor 6 itu adalah nombor yang bagus dalam tradisi Jawa kuno. Itu jadinya 6 hari bulan 6 lahir pada tahun 1901, permulaan abad yang baru. Lahir 6 hari bulan 6 pula. Jadi menguatkan ciri-ciri keajaiban ataupun ciri-ciri macam mana kita nak kata, meletakkan cult atau personality lah, kultus ya.
pengkultusan personaliti itu lahir bermula dengan tarikh lahir dia semula tarikh lahir dia itu sendiri. Baik. Nama Soekarno ketika dilahirkan bukan Soekarno. Nama Soekarno ketika dilahirkan bukan Soekarno. Nama beliau ketika lahir mula-mula itu namanya Kusno. Kusno, Kusno. Lahir sebagai Kusno, kemudian waktu nama dia Kusno, nama biasa Kusno. Tapi sebab lahir diletakkan nama Kusno tu, nama tu tak ong bagi Soekarno. Jadi bapa dia dengan mak dia berfikir bahawa nama ini tidak sesuai untuk Soekarno pada waktu itu. Nama memang kepercayaan dulu, memang nama itu sesuai tak sesuai, berat tak berat, itu semua diambil kira kan. Tambahan pula latar belakang ibu dan bapa Soekarno itu sendiri mempengaruhi bagaimana Soekarno itu dibesarkan, dipelihara dan dibesarkan. Baik, bapa Soekarno Raden Sukemi Sasrodiharjo itu, Raden Sukemi Sasrodiharjo itu merupakan Muslim lah, dia Muslim. Tetapi teosof, Sufi mengikut aliran Sufi. Dan ibunya pula Ida Nyoman Rai. Ida Nyoman Rai ini keturunan dari Bali dan keturunan Brahman dan mempunyai Hindu. Jadi disitulah Soekarno mula mempelajari atau mengenali tentang syncretism. Baik, kembali kepada nama tadi. Jadi bila sampai satu tahap Soekarno asyik sakit, lemah. Pada mula-mulanya bapa Soekarno dia kata, okey, kita kena tukar nama dia. Jadi tukarlah nama dia kepada Sukarno. Kenapa Soekarno? Yang ditukar itu sebenarnya Karna. Dari Kusno ditukar kepada Karna. Kenapa Karna? Karna adalah satu watak dalam Mahabharata. Mahabharata dalam epik Hindu. Dan di sana di Indonesia biasalah Mahabharata, Ramayana ini dibincangkan dan diwacanakan dan diikuti kisah-kisah epik dan mitos ini. Jadi bapa dia rasa macam Karna adalah watak wira dalam Mahabharata. Jadi Karna itu dia ambil, dia letakkan, okey baik, engkau adalah wira yang akan memperjuangkan bangsa Indonesia ini, ambil dan letakkan pada dia Karna. Tapi macam mana jadi Karno? Sukarno. Dalam bahasa Jawa dikatakan su itu ataupun imbuhan lah, kita kata imbuhan. Su itu kejap saya habiskan ni, lepas tu saya tengok soalan. Su adalah hebat, orang yang hebat. Jadi Karna diambil, dilekatkan dengan Su yang mengatakan bahawa sangat hebat. Jadi Karna yang sangat hebat. Tapi disebabkan lidah Indonesia, lidah Jawa, Karna jadi Karno, harta jadi Harto, sebab itu Soeharto, Soekarno. Itu sebabnya. Jadi nanti kita akan tengok Dewantara sebenarnya dia sebut Dewantoro. A semua itu bukan semua, tapi A cenderung untuk ditukarkan kepada O dalam pengungkapan sebutan Jawa itu. Sebab itu Soekarna sebenarnya, tapi ditukar kepada Soekarno mengikut sebutan Jawa. Itulah asal mulanya nama Kusno ditukar kepada Soekarno, karena Mahabharata. Jadi di situ dah bermula bagaimana ibu dan bapanya ingin menanamkan satu perasaan kebanggaan, satu perasaan supremasi terhadap Soekarno. Yang ini akan diasah melalui sistem pendidikan dia. Baik. Daripada sana dia belajar apa semua, tapi Soekarno tidaklah melalui satu sistem pembelajaran agama yang formal. Tidak. Dia tidak melalui satu sistem agama yang formal. Dia belajar basic, tapi dia tidak formal yang mendalam. Baik, daripada sana dia berpindah. Dia pindah belajar, kemudian pergi ke Surabaya. Soekarno lahir di Blitar. Blitar itu di Surabaya, di Jawa Timur, kurang lebih 4 jam dari Surabaya. Kalau Surabaya itu pun Surabaya kan. Sebutan Jawanya Surabaya. Suro ikan jerung, boyo buaya lah. Sebab itu kalau kita pergi Surabaya, di bandar Surabaya itu dekat roundabout dia ada monumen kan. Shark ikan hiu dengan buaya duk nak bertempur lah. Itu di Surabaya, boleh pergi tengok di Surabaya tu. Baik, kemudian dari sana Soekarno pergi belajar. Dia keluar ke Surabaya untuk belajar dan tinggal okey, ada kata Soekarno kaki perempuan. Soekarno
kita orang dah meninggal ni, kita tak boleh nak kata kaki perempuan. Saya tak naklah cakap kaki perempuan, tapi Sukarno Casanova lah, Casanova. Dan kekasanowaan itu adalah satu kebanggaan bagi orang Indonesia pada waktu itu, khususnya apabila Sukarno mempunyai hubungan dengan perempuan-perempuan daripada negara luar, kerana itu menunjukkan bagaimana seorang Indonesia boleh menumbangkan perempuan dari bangsa lain. Itu dah. Baik, dia pergi ke Surabaya dan di sinilah okey, nanti soalan yang Cik Siddiq ni boleh saya ulang, saya habiskan sikit ni lagi tentang latar belakang Sukarno dulu Nanti tolong ulang balik. Kaitan dengan hubungan arwah bersama pemimpin Soviet Union dan kait dengan perubahan Malaysia dan ancaman berkonflik dengan Malaysia. Okey. Baik. Dia pergi ke di sinilah apabila dia pindah ke Surabaya untuk belajar, di sinilah bermulanya bagaimana Sukarno mula terdedah dengan idea-idea reformism, modernism, nationalism di sini. Dan pertama kalinya berjumpa, duduk tinggal bersama dengan Haji Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto. Cokro Aminoto ini adalah pengasas beliau pengasas syarikat Islam ke apa tapi orang yang penting lah mempunyai jadi di sinilah di rumah Cokro Aminoto ni dia ada ruang yang ada buku-buku, ada perpustakaan mini, dan Sukarno duduk di sana dan tinggal dan biasa menelaah buku-buku yang ada di perpustakaan Cokro Aminoto. Dan rumah Cokro Aminoto ini juga menjadi tempat, platform, medan untuk semua pemimpin-pemimpin nasionalis yang ingin berbincang tentang idea liberalism, bukan liberalism liberal yang konteks agama tu, tapi idea pembebasan negara Indonesia itu datang berkumpul di sana. Jadi di sanalah Sukarno mula mendengar, membaca dan mengetahui bahawa negara kita, tanah kita, bangsa kita sedang tertindas. Sedang tertindas oleh perbuatan penjajah Belanda. Di situ baru dia dapat idea itu. Okey. Kemudian di situ juga buat pertama kalinya dia Sukarno ini, awal-awal lagi Cokro Aminoto nampak, Haji Omar Said Cokro Aminoto nampak dia mempunyai satu kelebihan atau kekuatan penghafalan dan juga keberanian dan juga oratori. Dan oratori, pemidatoan, pidato lah. Cara pidato itu sendiri sebenarnya dia suka ataupun admire dengan cara Cokro Aminoto. Cokro Aminoto kalau pergi untuk pidato ataupun syarahan apa semua kan, gaya dia bercakap, gaya dia menggunakan perkataan-perkataan ini sangat dikagumi oleh Sukarno. Jadi antara perkara atau pengaruh yang dituruti daripada Cokro Aminoto tadi adalah oratori, pidato itu tadi. Baik, dari sana, di sana pun dia dah menyertai lah Trikoro Dharma. Trikoro Dharma. Trikoro Dharma ini satu pergerakan untuk education dan juga perbincangan ilmiah. Jadi di sana dia dah mula dah, dan pandangan-pandangan beliau banyak diminta oleh peers dia, oleh rakan-rakan sebaya di sana. So daripada sana kemudiannya dia pindah ke dari sana dia pindah ke Jakarta, Bandung. Di Bandung ini dia pergi ke yang Institut Teknologi Bandung. Di sinilah Sukarno itu menjadi, latar belakangnya dia pergi belajar kejuruteraan kan, dia belajar kejuruteraan. Dan di sinilah betul-betul Sukarno terbuka dan mula melihat bahawa peluang dia untuk menonjolkan diri dan terlibat dalam gerakan kemerdekaan ini. Sebab di sini dia banyak jumpa tokoh-tokoh, antaranya ialah yang penting ialah Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara, Dewes Dekker. Ini antara orang yang sangat rapat dan juga banyak mempengaruhi cara fikir dan juga Weltanschauung, pandangan dunia, pandangan semesta, world view Sukarno. Baik, Cipto Mangunkusumo ini adalah antara pengasas Budi Utomo. Kemudian Ki Hajar Dewantara ini adalah Ki Hajar Dewantara inilah yang mempopularkan istilah Nusantara yang kita guna hari ini. Nusantara itu dah ada lama, perkataan itu Nusantara itu dah ada lama, tapi Ki Hajar Dewantara inilah yang mempopularkan semula penggunaan perkataan Nusantara yang kita guna hari ini dalam majalah yang dinamakan sebagai Taman Siswa.
nama taman siswa. Dan Nusantara itu kita gunakan sampai hari ini. Baik. Kemudian Dewes Dekker, seorang nasionalis. Dewes Dekker ini adalah cucu kepada seorang resident di Jakarta. Tapi beliau tidak setuju dengan dasar-dasar Jakarta. Dasar-dasar Belanda yang dibuat di Indonesia, khususnya tanaman paksa tu kan. Khususnya tanaman paksa, maka menyebabkan Dewes Dekker ini dia cenderung untuk menyokong perjuangan kemerdekaan Indonesia. Baik. Itu latar belakang Soekarno secara umumnya latar belakang Soekarno begitu, iaitu beliau diasuh dan melihat dan banyak membaca. Jadi pembacaan seseorang itu sebenarnya cenderung untuk mempengaruhi cara fikir dia. Jadi Soekarno ini dia bukanlah seorang yang cenderung pada satu jenis bacaan, bahan bacaan. Sebenarnya Soekarno ini dia ada membaca berkaitan dengan komunisme, komunisme, sebab dia baca Marx and Engels, dan juga dia baca tentang pergerakan nasionalisme seperti ataupun tokoh-tokoh nasionalisme seperti Ernest Renan, Otto Bauer, dan apa lagi, Thomas Jefferson, The Declaration of Independence. Antara tokoh yang sangat Soekarno kagumi adalah Thomas Jefferson, iaitu the father of independence kan di United States tu, Amerika itu. Jadi bahan bacaan Soekarno itu tidak terbatas pada satu bidang sahaja. Kalau dalam bidang agama ada Arkib Arsalan kan. Dia ini pemikiran Islam lah, bukannya konten, tapi pemikiran Islam. Jadi Soekarno bukan terbatas pada mana-mana corak fikir. Tapi ada orang kata Soekarno ini sebenarnya komunis. Dia cenderung kepada komunis. Ginilah jawapan saya kalau ada yang nak tanya soalan nanti, adakah Soekarno orang yang cenderung kepada komunis dan menganut ideologi komunis? Saya boleh katakan bahawa saya tidak bersetuju untuk mengatakan bahawa Soekarno embrace the communist ideology. Sebab dari banyak sarjana-sarjana yang mengkaji tentang Soekarno, ahli sejarah dan saintis politik dari luar negara dan juga orang Indonesia sendiri. Maksudnya secara akademik lah secara akademik, tidak ada yang mengatakan bahawa Soekarno ini seorang komunis ataupun sangat cenderung kepada komunis. Tapi ada faktor yang menyebabkan kenapa dalam pemerintahan dia memberikan ruang kepada komunis. Itu adalah latar dia. Tapi kita tidak boleh melabelkan seorang itu hanya kerana dia wujud coexist bersama komunis. Komunis coexist. PKI, Partai Komunis Indonesia, coexist bersama Soekarno. Kita tidak boleh simpulkan Soekarno komunis. Itu satu kesalahan dalam fikiran, falasi itu. Hatta saya ketika dalam perjalanan PhD saya dari Sydney, saya ke Indonesia, ke Jakarta, dan saya berjumpa dengan seorang tokoh yang pernah dipenjara ketika Soeharto mengambil alih pemerintahan daripada Soekarno, menjatuhkan Soekarno 1966 tu. Soeharto naik. Bila Soeharto naik, ditangkap ramai orang, ramai tokoh-tokoh yang dikira sebagai mempunyai pengaruh komunis, sebab pembantaian komunis, ahli komunis itu dilakukan secara berleluasa di sana pada tahun itu. Dan salah seorang tokoh yang hidup dan saya mempunyai peluang untuk berjumpa adalah seorang tokoh yang penting berkaitan dengan LEKRA. LEKRA ini adalah Lembaga Kebudayaan Rakyat, Institute of Cultures, Institute of People's Culture, yang aktif. LEKRA ini aktif pada tahun 1960-an di Indonesia. Sebenarnya Pak Hersri Setiawan, tuan-tuan boleh Google cari Hersri Setiawan, dan beliau adalah seorang penulis yang prolifik pada masa itu, LEKRA, di bawah LEKRA, dan pernah mewakili keluar negara dalam persidangan keluar negara. Jadi pernah ditangkap dan dipenjarakan, tapi alhamdulillah sekarang dah bebas dalam bebas di satu tempat saya tak ingatlah, dalam 3 jam dari Jakarta saya pergi. Saya berjumpa dengan dia sendiri dan bersembang dan banyak perkara yang bincangkan. Antaranya saya tanya pada Pak Asri, adakah Soekarno ini sebenarnya seorang communist sympathizer? Adakah Soekarno ini seorang yang cenderung kepada komunisme? Jawapan yang saya terima, tidak. Ini orang yang hidup pada zaman itu. Beliau sendiri ditangkap disebabkan dikatakan mempunyai pengaruh komunisme, sedangkan LEKRA, Lembaga Kebudayaan Rakyat, itu tidak represent komunisme. Mereka ini sosialis. Tapi disebabkan semua pada masa itu dibantai. Asalkan dicop komunis, maka dibantai semuanya. LEKRA. Pak Hasri mengatakan kepada saya bahawa Soekarno bukanlah
komunis, tapi latar pada waktu itu menyebabkan mereka perlu untuk hidup coexist dan mengimbangi kuasa. Inilah latar pada zaman 1945 hingga 65 kenapa akhirnya PKI, Partai Komunis Indonesia itu sendiri wujud bersama-sama dalam kabinet. Ya, kabinet wujud Partai Komunis Indonesia dalam kabinet. Baik. Antara tahun 45 hingga okey ke setakat ni? Boleh Boleh ke laju sangat Laju sangat ke macam mana? Okey. Baik, antara tahun 1945 hingga 1959 45 hingga 49 berlaku satu peristiwa revolusi Indonesia, iaitu perang masih lagi dalam tempoh perang dengan Belanda yang kembali selepas tamatnya Perang Dunia Kedua. Belanda datang dan nak reclaim lah Jakarta ataupun Indonesia itu, tapi berlakunya pertembungan ya di beberapa tempat, khususnya di Surabaya apa semualah. Ya, okey, terima kasih. Jadi berlaku pertempuran itu 45 hingga 49 hingga berlaku satu lagi perkembangan yang kemudian dikatakan sebagai demokrasi lah, demokrasi konstituenti, demokrasi berparlimen antara 49 hingga 59 begitu, 10 tahun. Tapi antara 49 hingga 59 itu berlaku beberapa perkembangan, iaitu kemunculan atau popularitian PKI, Partai Komunis Indonesia. Partai Komunis Indonesia ini dia semakin popular sebab dia appeal to the people. Inilah kekuatan Partai Komunis Indonesia di Indonesia, kerana dia menyebarkan ilmu, dia mempunyai satu gerakan untuk turun ke bawah, dan istilah ini digunakan secara berleluasa, turba. Turba ini bermaksud turun ke bawah. Istilah ini digunakan turba untuk, bukan murba. Murba itu satu parti gerakan musyawarah rakyat banyak. Itu lain. Ditubuhkan pada tahun 1948. Yang ada hari ni pun Malaysia pun nak ikut. Ada satu pihak yang menubuhkan parti murba, musyawarah rakyat banyak. Okey. Sebenarnya dia bermula di sana. Idea daripada Tan Malaka tahun 1948, murba. Tapi ini turba. Turba ni satu konsep yang dipopularkan oleh Parti Komunis Indonesia di sana. Jadi bila dia pergi ke mana? Ke kampung, pergi ke desa, pergi ke kawasan-kawasan pedalaman, tinggal bersama petani, tinggal bersama nelayan, tinggal bersama dengan pekerja-pekerja. Ini adalah gerak kerja geng komunis di sana. Dan mereka berjaya memenangi hati dan pemikiran rakyat. Itu menyebabkan rakyat itu proletar dalam istilah komunis, mereka memenangi hati komunis. Ni geng-geng proletar ini menentang bourgeois. Bourgeois ini adalah golongan-golongan kapitalis yang menguasai kekayaan. Jadi ini mempunyai pengalaman komunis ini, dia berkembang antara 49 hingga 59. Dia bukan antara 49 hingga 55. Kenapa 55? 55 nanti akan ada pilihan raya di Indonesia. Ya. Pemilu yang pertama di Indonesia 55. Macam kita samalah, kita pun pilihan raya kita yang pertama adalah 1955. Kemudian 59 kan. Suasana pun 55. Jadi kejayaan Partai Komunis Indonesia ini untuk mempengaruhi penduduk Indonesia menyebabkan apabila Cokroaminoto berjaya mempengaruhi pemikiran politik sekarang nanti ya. Baik. Apa saya cakap tadi? Pada pilihan raya tahun 1995 kan? Pada tahun 1955 diadakan pilihan raya yang pertama di Indonesia. Apabila berlakunya pilihan raya yang pertama di Indonesia itu, parti yang paling memenangi undi yang paling banyak ialah Partai Nasionalis Indonesia, PNI. Parti yang Soekarno sama-sama itulah yang pada peringkat awalnya ketika Perang Dunia Pertama sebelum Perang Dunia Kedua, Soekarno bersama dengan PNI itu. Baik. Kemudian yang mendapat tempat yang kedua adalah Masyumi, Majlis Syura Muslimin. Yang ketiga adalah Nahdlatul Ulama. Jadi mereka ini kumpulan Islam memenangi undi kedua yang tertinggi.
Baik, 1, 2 ranking kumpulan Islam nombor 2, dan Partai Komunis Indonesia memenangi undi yang sangat tinggi di tempat yang keempat. Maaf, kalau kita gabung macam inilah. Ni. 1 Partai Nasionalis, ini 2 kumpulan Islam Masyumi dan Nahdlatul Ulama, yang ini ialah PKI. Jadi kumpulan ini PKI bersama-sama dengan PKI bersama-sama dengan PKI, dia disebabkan undi yang tinggi itu, Soekarno tak boleh untuk menolak mereka untuk tidak terlibat dalam kabinet sebab mereka mempunyai pengaruh dan mewakili satu proportion yang sangat besar. Tambahan pula ketika tahun 1955 pilihan raya di Indonesia bukan macam kita menggunakan sistem first past the post. Dia menggunakan proportionate, iaitu berapa banyak undi yang dapat, berapa banyak itulah dia akan dapat wakil di konstituante dan juga di parlimen dia tu, di DPR, di parlimen dia lah. Menyebabkan mereka mendapat tempat dalam itu. So 1955 hingga 1959 Soekarno melihat pengaruh komunisme itu berkembang. Dan Soekarno sebenarnya memang Soekarno dia bukan subscribe to that idea of communism. Tetapi Soekarno melihat bahawa komunisme ini ada beberapa idea yang dia suka. Antaranya apa? Ialah Soekarno suka dengan idea mass mobilization dalam komunisme ini. Bagaimana mass mobilization? Macam tadi tu, yang saya kata strategi turba, turun ke bawah itu digemari oleh Soekarno sebab akhirnya Soekarno juga menggerakkan aparatus dia. 1959 hingga 1965 di bawah demokrasi terpimpin, inilah Soekarno buat. Mass mobilization ini, mobilisasi massa, bagaimana dia menggunakan cult of personality. Ini semua dia belajar dengan komunis itu. Bagaimana cara kita nak mengawal rakyat, ialah dengan propaganda. Ini yang dia belajar dengan komunis. Baik. Dari Cokro Aminoto dia belajar tentang cara fikir Islam, pemikiran Islam, bukan content of Islam, Islamic content, ilmu fiqh ke hadis ke Quran ke, bukan. Dia belajar tentang pemikiran Islam. Kemudian dia juga belajar tentang skill oratory tadi, skill pidato. Dari Tan Malaka dia belajar tentang mass mobilization revolutionary. Itu idea-idea yang juga Marxism lah. Kemudian dari Louis Decker dia belajar tentang penyatuan. Tentang penyatuan. Penyatuan ini ada berkaitan dengan nasionalisme lah. Bagaimana penyatuan wilayah dan penyatuan etnik-etnik yang perlu untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Baik. Dari Ki Hajar Dewantoro dia belajar tentang fusion of western and traditionalist idea. Bagaimana cara untuk mengambil idea-idea pendidikan dari barat dan mengaplikasikan lalu mengharmonikannya dengan ciri rakyat ataupun ciri tradisional di Indonesia. Ini adalah beberapa bahagian yang dia belajar. So bukan Soekarno tu bukan disebabkan dia cenderung ataupun dia ada hubungan dengan komunis, itu bukan sebab dia menganut ideologi komunis, bukan. Tapi dia sebab pembacaan dia dan dia suka dengan beberapa ciri yang ada dalam komunisme itu, iaitu antaranya ialah menentang kapitalisme. Dan dia sebut bahawa antara ciri kapitalisme itu riba. Riba ini yang ditentang oleh Islam dan juga ditentang oleh kumpulan komunis tadi itu di Indonesia. Konsep riba itu yang dia sebut. Okey. Baik, saya tengok soalannya. Mengapakah Soekarno berselisih pendapat dengan Hamka sehingga membawa kepada Hamka di penjara? Baik, okey. Hamka tidak setuju dengan penglibatan Hamka tidak setuju dengan penglibatan rasmi komunis di dalam kabinet. Sebab dia kata ini akan membuka peluang untuk komunis mengembangkan idea. Sebab ialah komunis secara dasarnya ideologi komunis itu yang sebenar, dia tidak mempercayai ketuhanan kan. Lalu dia kata bertentangan dengan Pancasila. Pancasila kata sila yang pertama dalam Pancasila itu mengatakan kepercayaan kepada Tuhan yang satu kan, believe in one God. Jadi kata ini bertentangan. Tapi Soekarno mengatakan no, tidak. Sebenarnya kalau siapa yang mengatakan komunis pada waktu itu, parti komunis bertentangan dengan Pancasila ataupun tidak menerima keberadaan komunis, parti komunis Indonesia dalam kabinet, mereka ini adalah anti-national, anti-revolutionary, anti-manipul usdak. Ini satu istilah. Ini satu istilah. Kejap lagi bila saya sentuh tentang Soekarnoism, apakah Soekarnoism, saya akan jelaskan lagi lebih detail tentang itu. Jadi menyebabkan pada tahun 1963 satu peraturan dibuat melalui undang-undang pres daripada dekret presiden lah, dekret presiden sebut dekret presiden pada tahun 1963
Siapa-siapa yang bertentangan dengan Manipul Uzbek, semangat Manipul Uzbek, itu mereka inilah anti bangsa, anti negara Indonesia, anti revolutionary. Dikata kontra revolution. Maka itulah Hamka pada tahun 1964 ditangkap. Sebab Soekarno dihasut jugalah kan, dipengaruhi oleh orang keliling mengatakan Hamka ini dia bertentangan dengan ideologi nasional. Lalu ditangkap dan simpan 2 tahun lebih. So itu satu cerita lain lah. Baik. Bagaimana Cokro Aminoto mempengaruhi pemikiran politik Soekarno, tadi saya dah bagi tahu melalui apabila Soekarno tinggal bersama-sama dengan Cokro Aminoto. Baik. Minta pandangan Dr. Tak nampak. Okey, pada asalnya ialah Aceh, sebenarnya Aceh duduk secara berasingan dulu kan. Aceh ini dia merasakan bahawa mereka Kesultanan Aceh tidak sama dengan apa yang ada di Jakarta, iaitu jauh lah Majapahit. Tapi mereka Soekarno mengambil masa yang lama untuk macam mana? Untuk mempengaruhi dan memujuk Aceh untuk bersama-sama hingga akhirnya melalui peranan antaranya Jeneral Sudirman apa semua, Soekarno lah berjaya meyakinkan Aceh bahawa kita ini adalah satu bangsa Indonesia. Satu bangsa Indonesia yang kita perlu bersatu, sehingga apabila Aceh menerima Jakarta sebagai kapital dan juga menerima pemerintahan Soekarno sebagai presiden yang pertama, itu mereka mengorbankan harta benda mereka untuk membeli pesawat pertama untuk presiden Indonesia itu. Apa pendapat apabila nyoto seorang tokoh PKI dikaitkan dengan sebagai pencetus ajaran Soekarnoism kerana beliau dengan idea masing lebih kena dengan okey. Baik, nyoto Soekarno, sebenarnya Soekarnoism tak apa, Soekarnoism ini bukan sesuatu yang Soekarno sendiri mulakan, betul. Yang Soekarno mulakan ada lain, Marhanism, revolusi, itu Soekarno mulakan. Soekarno tidak mengatakan bahawa saya menganut Soekarnoism atau saya mahu Soekarnoism dipopularkan, tidak. Orang lain yang mempopularkan Soekarnoism. Orang lain yang menggabungkan pemikiran-pemikiran Soekarno, idea-idea Soekarno, dan mengatakan bahawa Soekarnoism ini wujud. Okey. Sehingga kan Soekarnoism ini sebenarnya tak disukai oleh komunis. Idea Soekarnoism tidak disukai oleh komunis ketika dia bermula antara tahun 1963-64 tu. Seorang penulis, seorang tokoh jugalah, Sayuti Malik nama dia, Sayuti Malik yang terlibat juga dalam proses kemerdekaan, proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945 itu. Dia kemudiannya, ini golongan kanan. Okey, ini golongan kanan. Golongan kanan inilah yang mempopularkan Soekarnoism, dan mereka ada kecenderungan mereka juga menukar Nasakom kepada Nasasos. Ini semua dalam Soekarnoism. Kejap lagi saya akan detailkan lagi. Adakah Turba menggunakan metod yang sama dengan digunakan oleh gerakan nasional dan digerakkan oleh Lenin, Trotsky dalam mengembangkan maaflah, yang Turba yang saya tak tahu Turba yang digunakan oleh Rusia, tapi yang saya tahu metod yang digunakan oleh komunis PKI ini adalah sebenarnya lebih menyerupai apa yang berlaku di China di bawah Mao Zedong. Di bawah Mao Zedong. Apa yang berlaku di PKI ini dia menyerupai yang berlaku sebab dia ada satu gerakan go down. Englishnya go down movement. Turun ke bawah juga bila kita terjemahkannya. So dia sebenarnya mengambil daripada Mao Zedong punya gerakan di Indonesia. Di China. Okey. Baik. So dari Soekarno kita berpindahlah kepada Soekarnoism. Sebenarnya Soekarno tadi dah adalah latar belakang dia apa semua kan. Soekarnoism ni tuan-tuan, dia tidak wujud sebagai satu ideologi yang tersendiri. Soekarno tidak memulakan Soekarnoism. Dan Soekarno tidak pernah mengatakan bahawa apa yang saya ungkapkan ini, apa yang saya sampaikan ini hendaklah dipahami sebagai Soekarnoism. Tidak.
Tetapi pengikut-pengikut dia dan juga segolongan daripada fanatik Soekarno ini kemudian mengumpulkan idea-idea beliau dan mengatakan bahawa ini adalah Soekarnoism. Apa sebenarnya yang dikumpulkan itu? Ada beberapa idea penting yang digabungkan dan mengatakan bahawa ini adalah buah fikiran Soekarno. Yang pertama sudah tentulah Pancasila. Pancasila yang diungkapkan ketika mula-mula dalam Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, beberapa bulan sebelum Jepun kalah dengan pengemboman di Nagasaki dan Hiroshima itu, Soekarno menyampaikan Pancasila. Dan yang dikatakan bahawa Pancasila ini adalah satu seolah-olah wahyu ataupun kurniaan daripada Tuhan, kurniaan dari Allah yang bagi kepada bangsa Indonesia dan negara Indonesia untuk menyatu padukan ini. So, Pancasila. Cara dia menyampaikan Pancasila itu sendiri pun sudah memang Dr. Abu Zari tadi soalan tadi tu nanti orang ulang sekejap ya. Tak nampak dah atas sangat dah. Alright. Baik. Pancasila yang dimulakan Pancasila lima panca, Panchil dari bahasa Sanskrit sebenarnya. Panch ialah 5, Shil ialah rukun, 5 rukun. Alright. So itu adalah satu, Pancasila. Sesiapa yang bertentangan dengan idea Pancasila bermaksud dia anti nasional. So apabila perkara pertama yang Soekarno buat, apabila merdeka saja ideologi yang pertama diperkenalkan untuk menguatkan atau membina bangsa Indonesia, okey, jikalau diletakkan Soekarnoism dalam spektrum ideologi, sebenarnya Soekarnoism yang dibina oleh pengikut itu iaitu UT lah, Sayuti Malik inilah yang mempopularkannya, mengeluarkan buku, dan mereka ada badan pendukung Soekarnoism atau badan penggerak Soekarnoism, BPS. Mereka ini diletakkan dalam spektrum di sebelah kanan. Sebab itu kemudiannya PKI atau komunis tak setuju dengan Soekarnoism. Itu yang menyebabkan antara penentangan yang berlaku dan kekalutan yang berlaku dalam pemerintahan Soekarno di hujung-hujung tahun 64 65 sampai jatuh satu masa tu. Sebab berlakunya kekalutan dan juga pertikaian antara beberapa faction ni, puak-puak ini semakin rancak. Okey, semakin teruklah. Okey, apabila dia merdeka je, Pancasila benda yang pertama dia perkenalkan untuk apa? Membina bangsa Indonesia ni. Ya. Dia kata kita ni macam-macam, ada macam-macam etnik, ada macam-macam budaya, ada pelbagai wilayah, ada pelbagai agama, pelbagai kepercayaan, tetapi kita perlu menerima satu ideologi sepunya. Macam mana kita ada kat rukun negara kan? Rukun negara itu juga sebenarnya mempunyai inspirasi daripada Pancasila lah, tapi kita bina rukun negara selepas kita berhadapan dengan masalah ataupun peristiwa 13 Mei 1969 kan. So setahun lepas itu baru kita perkenalkan rukun negara. Tapi Indonesia memperkenalkan right on that independent day. Maksudnya dah bermula. Sebelum independen itu, sebelum kemerdekaan dah ada dah Pancasila. Jadi itu ideologi yang pertama tu, Pancasila. Yang kedua ialah revolution. Okay? Yang kedua adalah revolusi. Revolusi ni apa? Revolusi adalah satu istilah yang pakai di Indonesia secara berleluasa antara tahun 45 hingga 49. Itu tempoh revolusi namanya. Namanya revolusi fizikal. Kenapa nama revolusi fizikal? Sebab mereka sedang berperang semula dengan Belanda yang kembali untuk menuntut tanah Indonesia itu. So ada banyak perkembangan berlaku. Jadi revolusi ini digerakkan. Okey, idea revolusi inilah sebenarnya yang mengatakan ataupun menunjukkan sebenarnya Soekarno dia cenderung kepada idea komunisme. Sebab komunis dia revolusi, revolt, kan? Dan dalam komunis pun ada mazhab dia, ada school of thought dia. Apabila sarjana membincangkan tentang Soekarno, sebenarnya Soekarno itu dia lebih cenderung kepada idea revolusi yang terus menerus. Revolusi dia tidak ada titik tamatnya, tidak ada putus, tidak muktamad revolusi. Revolusi perlu berterus. Relentless revolution, continuous revolution. Ini idea yang dikemukakan oleh seorang tokoh komunis, Trotsky. Trotskyism. Trotskyism mengatakan bahawa revolusi tidak boleh tamat, tidak boleh terhenti. Revolusi tidak boleh terhenti. Khrushchev
Presiden Rusia, United States, Soviet Union waktu itu, dia mengatakan, dia menganut fahaman bahawa apabila kita dah mencapai memegang kerajaan, keperluan untuk revolusi sudah tamat. Sekarang ini lain, okey? Tidak ada revolusi, dia adalah dalam revolusi itu adalah ciri-ciri dia semua kan. Satu perjuangan yang berpanjangan. Mendobrak setiap kali, dia kata mendobrak. Okey. Bila bangun yang baru, yang lama ni akan cuba untuk mendobrak. Tapi mengikut yang tradisionalis, dia kata tidak ada revolusi yang berpanjangan. So, dia cenderung kepada Trotskyism. Sebab itulah sampai tahun 1960-an pun, ketika Soekarno masih berkuasa, dia memainkan idea revolusi. Revolusi. Dah berhenti revolusi fizikal, revolusi mental. Revolusi mental maksudnya kita perlu keluar daripada tradisionalisme itu. Kita perlu keluar daripada kongkongan ataupun minda terjajah. Kita perlu keluar daripada ketaksuban kepada negara barat. Kita perlu membina. Sebab itulah akhirnya hasil daripada inilah dia berjaya mempropagandakan bahawa kita tidak boleh terikut-ikut dengan sukan Olimpik. Misalnya sukan Olimpik. Sukan Olimpik adalah produk daripada barat, daripada US, daripada Britain. Untuk apa? Secara perlahan-lahan untuk kembali menjajah kita. Neokolonialism. Untuk kembali menjajah bangsa-bangsa yang pernah dijajah ini. Sebab bila masuk ke Olimpik, dia masih lagi mengikut apa kata-kata yang di sana lah, orang apa? Orang barat kan. Sebab itu dia akhirnya pada tahun 1963 dia buat sukan dia sendiri. Dan sukan ini disertai oleh apa? Oleh negara-negara yang lebih cenderung kepada komunisme and socialism. Okey? Komunisme dan socialism. Negara-negara macam Rusia, China, Bolivia, Cuba, Nigeria, Albania, Korea Utara juga datang menghantar wakil-wakil sukan untuk bersukan di Jakarta. Nama dia Games of the New Emerging Forces, GANEFO. GANEFO ini menggantikan, sebab dia kata kami boykot Olimpik dan kami mengadakan GANEFO, Games of New Emerging Forces. Tapi malangnya hanya sekali itu sahajalah dibuat. Sekali itu sahaja dibuat. Mesir pun turut datang. Mesir, negara Arab ialah Mesir dan juga Tunisia. Okey. Baik. Itu idea revolusi. So, dua dah. Pancasila dan juga revolusi. Yang ketiga, berkaitan dengan Nasakom. Nasakom. Ideologi Nasakom ini sudah bermula. Idea tentang Nasakom sudah bermula sejak 1926. 20 tahun ataupun 19 tahun sebelum merdeka, Soekarno sudah menulis satu makalah yang bertajuk Nasionalisme Islam dan Marxism. Tapi kemudian dia memperkenalkannya semula bukan sebagai nasionalisme Islam dan Marxism, beliau memperkenalkannya semula sebagai Nasakom, nasionalis, agamawan dan komunis. Jadi pemerintahan kita ini, dia kata, pemerintahan kita di Indonesia perlu melihat wakil setempat. Begitu. Keadaan setempat. Situasi setempat, bahawa kita tidak boleh terikut dengan semua gaya yang ada di luar sana. Kita ada nasionalis yang kuat, kita ada golongan komunis yang juga kuat, dan golongan agamawan. Itu saya kata tadi, pilihan raya 1955 tadi. Pilihan raya 1955 itu sebenarnya adalah it transpires the Nasakom itu tadi. Dia menterjemahkan Nasakom. Ada golongan nasionalis, ada golongan agamawan dan komunis. Okay? Dan dikata ini perlu diseimbangkan. Ini segitiga politik Indonesia. Ada nasionalis, agamawan dan komunis ini. Inilah yang dia cuba untuk mengharmonikan sepanjang pemerintahan dia. Dia tidak boleh berseteru dengan nasionalis lah. Of course dia tidak berseteru dengan nasionalis sebab kecenderungan dia lebih kepada nasionalisme. Nasionalis. Dan tidak berseteru dengan komunis sebab dia menggunakan komunis untuk menarik sokongan rakyat daripada bawah. Sebab mass mobilization itu pakarnya adalah komunis. Ya? Dan dia menggunakan sepanjang tahun 59 hingga 65 menggunakan kepakaran dan kerapatan dan kedekatan gerakan komunis itu dengan rakyat di bawah ni. Golongan Marhainism itu, golongan Marhain. Okey? Golongan Marhain di bawah dia menggunakan komunis. Golongan agamawan bagaimana untuk menaikkan diri dia untuk dipatuhi, ditaati oleh warga khususnya umat Islam. Dia memerlukan orang agama ini untuk apa? Untuk membantu, untuk mempropagandakan bahawa ini adalah pemimpin agung kita. Ya, pemimpin agung adalah khalifah kita di sini. Lalu mencipta istilah-istilah. Baik,
sebelum saya pergi pada istilah-istilah yang dilekatkan kepada Soekarno itu, ada banyaklah gelar-gelar yang dilekatkan pada Soekarno. Puluhan gelaran. Yang kita dah dengar kan, penyambung lidah rakyat contohnya, ataupun presiden, bapa presiden Indonesia kan. Itu adalah gelaran kan. Macam kita lah. Kalau Tunku Abdul Rahman, bapa kemerdekaan. Kalau Tun Razak, bapa pembangunan kan. Dah ada bapa, macam-macam bapa lagi lah. Sekarang kita lanjut nanti jadi macam-macam bapa. Jadi tak payah kita pergi banyak-banyak bapa-bapa ni. Mereka di sana, Soekarno khususnya mempunyai gelaran yang sangat banyak. Okey, tapi sebelum saya pergi ke gelaran itu, saya habiskan dulu sikit tentang Marhainism. Baik. Nasakom sebenarnya tidak mempunyai pengaruh yang langsung lah. Bukan langsung tidak mempunyai pengaruh, tapi tidak mempunyai pengaruh langsung terhadap perkembangan di Malaya. Itu pandangan saya lah. Itu pandangan saya. Kecuali ada pengaruh lain dari Indonesia yang berpindah ataupun merebak ke tanah Melayu, khususnya pada tahun-tahun 1940-an, pra dan pasca Perang Dunia Kedua. Antaranya perubuhan Putra, penubuhan Peta. Okey, Putra sebenarnya ditubuhkan lebih awal. Pusat Tenaga Rakyat sebenarnya ada di Indonesia dulu, baru idea itu dia ambil di Malaya. Sama juga di Peta, Pembela Tanah Air itu ditubuhkan di Indonesia dulu sebelum diaplikasikan ataupun digunakan konsep yang sama di tempat kita. Okey. Alright. Berkaitan dengan marhain, marhain ini kan kita biasa dengar digunakan secara berleluasa. Kan, secara berleluasa dan sewenang-wenangnya lah digunakan di dalam negara kita tanpa mengetahui sebenarnya apa marhain itu. Apa marhain itu? Tuan-tuan, kalau kita nak bincang tentang istilah yang digunakan di Indonesia untuk mendefinisikan, untuk mewakili rakyat, yang kita sebut rakyat itu, banyak. Ya, saya rasa saya boleh buat satu talk yang khusus, satu syarahan yang khusus hanya untuk membincangkan perkataan rakyat, how they represent the people in Indonesia. How they represented the people, the people itself in Indonesia. Dia ada banyak. Rakyat, marhain, proletariat itu sendiri, butakin, pernah dengar butakin, saminis, dan juga murba. So ini semua adalah perkataan-perkataan untuk menunjukkan gerakan-gerakan untuk pergi, untuk memenangi dan mempengaruhi rakyat Indonesia. Tapi yang paling popular ialah marhain yang digunakan sampai hari ini. Kita pun guna. Ini pengaruh kita lah. Konsep itu berpindah ke sini kan. Marhain ini apa? Biasa dengar marhain. Marhain ini sebenarnya satu konsep yang mengatakan bahawa ini mewakili keseluruhan rakyat Indonesia pada waktu itu. Ya, marhain ini dia tak sama dengan proletariat. Proletar konsep Indonesia, rakyat konsep komunis. Rakyat. Ya. Tapi marhain dia bukan macam proletar. Proletar ialah dia merujuk kepada golongan pekerja kan? Golongan pekerja. Okey, golongan pekerja-pekerja, golongan buruh-buruh. Sedangkan marhain ini dia menyeluruh seluruh warga negara Indonesia yang memiliki mod pengeluaran. Okey, mode of production, tetapi mereka masih hidup dalam kemiskinan. Mereka masih hidup tertindas, mereka masih hidup tidak keluar daripada kesusahan hidup itu. Itulah maksud sebenarnya marhain. Marhain ini sebenarnya nama orang, Pak Marhain. Nama Pak Marhain ini yang diceritakan oleh Soekarno. Dia kata pada suatu masa dia berjalan di satu tempat di nama tempat tu wilayah Cikareleng di Jawa Timur. Dia kata dia berbasikal sampai satu tempat, dia tengok di sawah tu ada seorang orang tua sedang mengerjakan sawahnya. Maka berlakulah dialog antara Soekarno dengan Pak Marhain itu. Lepas tu dia tak tahu Pak Marhain itu siapa namanya. Dia tanya, okey, dia tengok ada pondok. Dia kata, pondok tu siapa punya Pak? Dia kata. Okey. Dikatakan dialog ini dalam bahasa Sunda. Okey. Bahasa Sunda dia kata, siapa punya? Dia kata Galuh Abdi. Okey. Abdi itu saya lah pada bahasa Sunda itu. Jadi dia kata kerbau itu siapa punya? Saya punya. Bajak itu siapa punya? Saya punya. Tapi dia kata mengapa masih hidup dalam kemiskinan? Dah ada mode of production tetapi masih hidup dalam kemiskinan. Tak ada apa-apa kekayaan, rumah macam nak runtuh. Dia kata, sebab itu dah dia fikir, okey,
Inilah gambaran warga Indonesia, rakyat Indonesia secara umumnya. Mereka ada tanah, mereka ada kerbau, mereka ada lembu untuk mengerjakan sawah mereka, untuk buat kerja-kerja. Mereka ada segala, tapi masih hidup dalam kemiskinan sebab pengaruh orang tengah dan juga manipulasi sistem itu. Manipulasi oleh sistem kapitalis yang mengambil contohnya hasil-hasil kekayaan itu dijual. Mereka orang tengah dah makan dengan makan harga murah, kemudian dijual kembali kepada petani-petani itu, pekerja-pekerja itu dengan harga yang mahal. Nampak tak? So that is the concept of Marhainism. Lalu ditanya, "Pak ni bapa siapa nama?" Kata, "Marhain, nama saya Marhain." Nah, dia kata inilah, dia fikir, dia cakaplah, kata inilah gambaran keseluruhan warga negara Indonesia, rakyat Indonesia, bahawa dia berbeza dengan proletariat. Ya, proletariat dia tidak memiliki mode of production. Dia bekerja dengan orang lain. Ya, dia bekerja dengan orang lain. Kata inilah gambaran warga Indonesia, mereka memiliki kekayaan, mereka memiliki mode pengeluaran, tetapi mereka masih hidup dalam kemiskinan. Nah, mulai hari ini aku akan memperjuangkan warga Indonesia dengan terma Marhain itu, okey. Itulah dia Marhainismnya, Okey. So revolusi Pancasila, Nasakom, kemudian Marhainism udah, Manipul Uzbek. Satu lagi istilah yang terakhir yang digabungkan dan disatukan untuk menjadi dipropagandakan sebagai Sukarnoism itu adalah Manipul Uzbek. Manipul Uzbek ini adalah singkatan daripada bila saya sebut tentang Marhainism, apakah idea dan perjuangan Marhainism masih relevan? Ya, masih relevan. Ramai daripada kita di Malaysia ini kita boleh tengok ramai orang dia ada tanah, tetapi tanah itu tidak berfungsi untuk dia. Kalau dia mengerjakan tanah itu pun sebenarnya dia menjual. Dia buat kebun sayur itu dibeli oleh orang tengah. Kalau tidak, kenapa fama ditubuhkan dulu? Fama ditubuhkan ini sebenarnya untuk mengatasi masalah tengkulak dan juga peranan orang tengah yang mengambil atau membeli hasil daripada petani-petani ini, dari nelayan-nelayan ini untuk dijual kepada pasaran dengan ambil dengan harga yang murah, dijual dengan harga yang mahal. Kemudian bila petani ni keluarga dia nak pergi beli balik, dia dengan harga yang mahal. So idea Marhainism ini relevan, kekal relevan, tetapi bagaimana kita mahu mempopularkannya, mempromosikan, mempropagandakannya? How do we promote it? How do we transpire it into action? Bagaimana kita mahu transpirasikan, menterjemahkan dia into action, pada tindakan? Turba, turun ke bawah. Berapa ramai yang turba? Konsep turba itu, turun ke bawah. Hanya ketika pilihan raya saja kita nampak pemimpin-pemimpin politik pergi ke bawah. Pergi kepada rakyat untuk bekerja, toreh getah lah, makan sama-sama lah, tangkap ikan lah. Hanya ketika pilihan raya. Tetapi gerakan di Indonesia, konsep turba itu bukan ketika pilihan raya. All year long. Begitu. All year long. Manipul Uzbek. Manipul itu manifesto politik. Tapi ceramah ataupun idea itu diambil dan dipopularkan ketika ucapan hari ulang tahun 1959. Ini perpindahan daripada sistem demokrasi tadi itu berparlimen kepada demokrasi terpimpin. Maka bermulalah manifesto politik kembali kepada UUD 1945, Undang-Undang Dasar 1945. Ini yang dipropagandakan. Sebenarnya banyaklah perbincangan tentang demokrasi terpimpin itu sendiri. Okey, Uzbek itu sendiri adalah undang-undang sosialisme, demokrasi terpimpin, kepribadian nasional dan juga ekonomi terpimpin dan juga kepribadian nasional. Uzbek, USDEK. So Manipul Uzbek, saya boleh katakan bahawa Manipul Uzbek ini adalah the mother of all indoctrination and propaganda in Indonesia. Kerana antara tahun 59 hingga 65, dalam Manipul Uzbek terangkum semua. Uzbek tadi itu, Undang-Undang Dasar 45, Sosialisme Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin dan juga kepribadian nasional. Jadi apa-apa yang dibuat pada zaman demokrasi terpimpin itu semuanya terpimpin. Ekonomi terpimpin, pendidikan terpimpin, pertahanan terpimpin, sukan terpimpin, segala benda terpimpin. Sebenarnya terpimpin macam mana itu sebenarnya? Kenapa demokrasi terpimpin itu? Sikit sebelum saya simpulkan Sukarnoism, kenapa demokrasi terpimpin itu diperkenalkan? Sebenarnya demokrasi terpimpin itu salah satu cara untuk Sukarno berkuasa, one man show lah kiranya. Tapi dia menjustifikasikan, mengabsahkan, mewajarkan tindakan dia memperkenalkan demokrasi terpimpin itu atas nama apa? Musyawarah Indonesia. Sebab dia kata kita tak sesuai untuk gunakan demokrasi cara orang barat.
Dia pergi tour ni, dia pergi tour ke negara-negara sosialis, Rusia, Soviet Union, kepada China apa semua. Kemudian dia balik pada tahun 57, dia mula mengutarakan idea satu masa nanti kita akan bubarkan semua parti dan kita akan hanya ada satu kabinet sahaja. Ya, kabinet karya namanya, kabinet karya. Kabinet karya ini sahaja yang akan berfungsi dengan pemimpin Soekarno itu sendiri akan menjadi pemimpin agung revolusi, ya, pemimpin agung revolusi. Bapa kemerdekaan Indonesia, pemimpin agung revolusi. Dia akan menjadi satu-satunya. Tapi sebenarnya dan dia orang sebenarnya tahun 64 ke dia mengumumkan bahawa Soekarno adalah presiden seumur hidup. Malahnya tak kesampaianlah. Tahun 66 dia jatuh juga. Tapi sebenarnya itu sendiri adalah bertentangan dengan apa yang Soekarno umumkan kembali kepada UUD 1945. So dalam Undang-Undang Dasar atau Perlembagaan sebenar Indonesia, dia tidak membenarkan seorang presiden seumur hidup. Setiap 5 tahun mesti ada re-election untuk memilih presiden. Tapi tak, menggunakan propaganda aparatus dia mewajarkan ke semua itu. Mewajarkan bahawa kita ni Soekarno, tak ada siapa yang boleh gantikan Soekarno selama hidup dia. Okey. Akhirnya Gadet Demokrasi itu. Jadi itu salah satu sebab. Sebab kedua kenapa Gadet Demokrasi ini diperkenalkan, ini adalah satu cara Soekarno untuk mengekang pengaruh komunis. Kalau dengan melihat statistik pilihan raya tahun 1955, tahun 1959, okey. Okey, sekejap lagi saya sentuh ni. Oh, ini tentang Omnibus Law tu kan. Okey, tak apa. Tahun 1955, pilihan raya 1955, kemudian 1959 akan ada pilihan raya. Jadi Soekarno melihat, Soekarno melihat bahawa jika pilihan raya sekali lagi diadakan PKI, Partai Komunis Indonesia akan memperluaskan kuasa dan boleh jadi akan menguasai Indonesia kerana rakyat bawahan ini. Sebab ialah di sana luar bandar lebih ramai. Luar bandar lebih ramai yang terpesona dengan ideologi komunis akan menyebabkan akhirnya komunis yang akan berpengaruh dan akan menguasai presidensi. Sebab itu dia bubarkan parti ini dan hanya diperkenalkan demokrasi terpimpin. Itu satu cara bagaimana dia mengekang Parti Komunis Indonesia. Bukan ideologi komunisme tapi Parti Komunis Indonesia. Baik. Itulah So Soekarnoism ini cuba dipopularkan, dirangkumkan semua dan cuba dipopularkan oleh Badan Pendukung Soekarnoism, BPS, tahun 1964 kalau tak silap saya, oleh Sayuti Malik dan kawan-kawan, ya. Pengikutlah, tapi mereka meletakkan ini, komunis melihat mereka ini adalah golongan kanan, bukan golongan kiri seperti mereka. Dan ini adalah satu cubaan untuk merendah-rendahkan keupayaan komunis, kewujudan komunis. Ini komunis melihat itu. Sebab bila BPS popular, nanti kan komunis akan hilang populariti. Sebab BPS dia akan bergerak dan menggunakan nama Soekarno. Okey? Baik, itu Soekarnoism. Dan Soekarno sendiri tidak merestui perbuatan untuk menyebarkan ideologi ini dalam kerangka istilah Soekarnoism. Itu daripada kacamata Soekarno. Dan akhirnya Soekarnoism ini, BPS ini diharamkan tahun 1965. Okey. Saya cuma nak bacalah. Saya cuma nak berkongsi sedikit berkaitan dengan istilah-istilah yang dilekatkan, dipadankan kepada Soekarno ni. Saya rasa jarang kita jumpalah satu orang pemimpin negara yang mempunyai sebanyak ini gelaran untuk mengagung-agungkan dia. Bukan sekadar Datuk Seri, Tan Sri, Tun, tak ada. Ni lebih daripada itu dia punya gelaran-gelaran dia. Okey. Gelaran pertama yang Soekarno dapat dalam hidup dia, ialah singa podium. Singa podium, melihatkan kepada keupayaan dia di podium untuk berpidato. Rakyat Indonesia bagi gelaran ni singa podium, Lion of Podium. Okey. Kemudian dia dapatlah istilah-istilah atau gelaran lain, antaranya ialah Panglima Yang Mulia, Presiden Seumur Hidup, Kemudian apa? Yang paling popular yang digunakan pemimpin besar, pemimpin besar. Bung Karno juga tidak setuju dengan ideologi komunis. Dia cenderung untuk selektif lah dalam menerima ideologi komunis. Macam saya kata tadi, sebenarnya dia lebih kepada mass mobilization, itu yang dia cenderung kepada situ, dan juga kepada ideologi Trotskyism. Trotsky tadi iaitu relentless revolution ataupun continuous revolution. Baik, pemimpin besar revolusi Indonesia, mandataris MPRS, Bapak Marhaenism, juru penerang agung,
Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata, Panglima besar operasi mental, pejuang besar. Nah, itu penyambung lidah rakyat. Nah, ini yang paling popular. Penyambung lidah rakyat di atas nama apa? Amanat, pembawa amanat penderitaan rakyat, Ampera. Kemudian ada lagi ni, Bapa Buruh Indonesia, pemimpin besar karyawan buruh, pembina agung jiwa revolusi rakyat Indonesia, Waliul Amri Dauri Bisyaukah, pembangkit dan pembina agung jiwa revolusi rakyat Indonesia, Patriot Agung, Waliul Amri, Bapa Kemerdekaan, Patimura Muda Agung. Okey. Mahaputra Irian Barat, seniman agung, pendidik agung, pemimpin besar umat beragama, Bapa Karyawan Sosialis, Pramuka Agung. Pramuka ni pengakap. Tapi istilah sana pramuka diguna, dia orang menubuhkan pengakap dia sendiri, pramuka nama dia. Nakhoda Agung, Pengayom Agung, Supreme Protector, Pengayom Agung tu. Lurah Agung. Pak Lurah kan? Dia Lurah Agung. Okey, Pembangun Agung. The Expert of History. Apa? Bapa sejarah. Savior of the State and Nation. Ini orang putih pula bagi. Okey, Pahlawan Islam dan Kemerdekaan, Mahatma Persatuan, Putra Sang Fajar, Bayangkara Agung, Ahli Pidato Ulung Seluruh Jagat, Bung Karno Ong Quets Bar, The Unvulnerable, yang tidak boleh diapa-apakan. Ni. Pejuang Perdamaian Mutlak, Satya Wira, Bapa Nan Suci, Mubalik Agung, Kesatria Pendeta, Putra Sang Fajar dah disebut. Pembimbing Agung, Gerakan Wanita Revolusioner. Okay. Jadi setidak-tidaknya lah ada 42 gelaran yang dilekatkan pada Soekarno. Dan Soekarno tidak ada, nama dia Soekarno ajalah. Kusno menjadi Soekarno. Tidak ada Ahmad sebenarnya. Tidak ada Ahmad. Ahmad itu bukan nama rasmi dia. Ahmad itu ditempelkan pada namanya. Tapi Soekarno, diri dia sendiri ketika dia menulis nama dia akan menulis sebagai Soekarno, S-O-E-K-A-R-N-O. Bukan dibaca sebagai Soekarno atau Soekarno, tapi Soekarno mengikut sistem ejaan Belanda. S-O-E, Su. Su, S-O-E, O-E-U bunyinya. Sama jugalah kalau Sayuti, S-A-J-U-T-I. J itu bunyinya Y. Kalau J, DJ. Itu baru DJ. Okey. Doktor yang dilekat kepada Dr. Ahmad Soekarno. Doktor itu sebenarnya adalah doktor kehormat. Doktor kehormat. Soekarno dapat 27 doktor kehormat dari universiti di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Dan antara, bukan calon-calon universiti pun dia dapat. Columbia University di New York bagi dia honoris causa. Okey. McGill University Canada bagi, Michigan University bagi, Gajah Mada bagi, Eastern University Manila bagi, West Berlin Technical University bagi. Di Indonesia lagi lah melambak-lambak yang bagi honorary professorship dari Moscow University. Bukan saja dapat doctorate tetapi juga honorary professorship, dan juga banyaklah ada tu saya kata tadi 27 gelar doktor kehormat dilekatkan kepada Soekarno itu. Akhirnya, tapi itulah penduduk ataupun rakyat Indonesia sangat mengkagumi Soekarno. Tapi boleh timbul persoalan bagaimana, kenapa akhirnya Soekarno jatuh juga. Soekarno jatuh juga kan tahun 1965, itu disebabkan oleh pengaruh lain. Okey, pengaruh komunis dan juga pertentangan komunis antara tentera, dan juga sebenarnya ada campur tangan CIA. Ada campur tangan CIA. Ini bukan konspirasi, tetapi ada campur tangan CIA yang didedahkan dalam dokumen rasmi CIA dalam Foreign Office Files. Foreign Office File US sendiri, FRUS, Foreign Reports of United States of America. Ini yang saya sendiri tengok dokumen itu dari Department of Historian, Department Amerika. Berlakunya penyusupan daripada dalam di Indonesia pada waktu itu untuk melemahkan dan juga melaga-lagakan segmen masyarakat di Jakarta, di Indonesia itu. Memang dokumen itu menjelaskan ada ejen subversif begitu. Ada jumlah wang yang dikeluarkan, tetapi di jumlah wang dan juga nama siapa yang terlibat itu dia blanko. Dia tak ada. Walaupun dokumen itu declassified documents, di situ dia padamkan nama itu supaya tidaklah keturunan dia yang mendapat masalah. Orang yang buat tu dah mati dah. Mungkin keturunan double agent di Jakarta itu, keturunan dia akan diserang sebab memainkan peranan itu. Ini kerja CIA memang. Ya.
Gestapo itu sebenarnya memang terdapat konspirasi, ada. Ini tidak dapat diputuskan, tapi sebenarnya Gestapo itu juga merupakan dikatakan konspirasi. Sebenarnya komunis tidak merancang, tetapi tentera yang mengatur. Tentera yang mengatur, macam Lieutenant Colonel Untung tu kan. Okey. Tentera yang mengatur pergerakan itu. Alright. Apakah betul Soeharto yang menjadi jalur baru Amerika? Saya tak berani kata, sebab memang ada ejen CIA di sana, tapi siapa namanya tidak disebutkan. Jadi saya tak berani nak kata Soeharto. Walaupun ada yang pandang yang mengatakan bahawa ya, sebab sebenarnya Soeharto berubah kan. Memang Soekarno selama hidupnya, selama memandu Indonesia, memang dia kata go to hell with your aids America. Pergi mati engkau dengan bantuan kau Amerika. Okay? Dia kata dia tidak menerima langsung Amerika. Sehingga kan Amerika terpaksa menghantar kapal laut dia, kapal propaganda nama dia Ship of Hope. Okay? Dia hantar ke, walaupun mereka punya hubungan diplomatik lah, tidaklah putus hubungan diplomatik dia. Mereka hantar kapal itu ke Jakarta, berlabuh di sana dan buat show, buat expo di sana untuk menunjukkan this is capitalism. Regimen Cakrabirawa. Regimen Cakrabirawa ditubuhkan. Memang ada regimen Cakrabirawa untuk melindungi Soekarno. Kan? Betul. Regimen Cakrabirawa. Okey. Baik. So, saya kira itu je lah kot. Sejam lebih dah ni. Ada apa-apa satu dua soalan yang boleh disambung? Jadi, saya kira ramai yang terpesona kan dengan pidato Soekarno kan. Banyak ramai orang suka dengan Soekarno punya, khususnya berkaitan dengan pemuda. Banyaklah dalam simpanan saya tentang pemuda, tentang ucapan dia di hadapan pemuda. Tapi yang paling popular yang kita sendiri yang selalu kita quote, kita petik lah apa? Berikan aku 10 pemuda Indonesia akan ku goncang dunia. Macam itulah lebih kurang bunyinya. Tapi pada saya lebih cenderung untuk ada, walaupun itu pun okey, tapi klise lah, banyak orang dah ulang. Ada lagi sebenarnya yang best. Dia kata apa? 1000 orang tua bisa bermimpi, tetapi 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. Itu yang pertama. 1000 orang tua bisa bermimpi, tapi 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. Ini Soekarno tentang pemuda. Tapi satu lagi pemuda, dia kata apa? Ini tentang pemuda, dia kata, "Hei pemuda Indonesia, jika ditanya kepadamu berapa bilangan kamu, jawab, kami 1000, tetapi kami adalah 1. Jawab, kami 1000, tetapi kami adalah 1. Inilah bagaimana Soekarno menaikkan jiwa pemuda-pemuda di sana. Menaikkan dan menawan hati pemuda-pemuda di sana. Dia kata, nak menggambarkan apa? Kami 1000, tapi kami adalah 1. Nak menunjukkan oneness itu. Bhinneka Tunggal Ika. Itulah ideologi negara kan yang ditulis dalam diorang punya jata negara tu, Bhinneka Tunggal Ika kan. Kesatuan dalam kepelbagaian. Orang muda, dia boleh ramai, dia boleh macam-macam, tetapi kami jiwanya satu. Jiwa Revolusi Indonesia, jiwa Pancasila. Okey? Jadi saya kira setakat itu saja untuk hari ini perkongsian kita. Okey. Jadi saya ucapkan itulah soalan-soalan pun dah selesai tadi kot, yang dijawab sepanjang perbincangan kita tadi kan. Mungkin lepas ni kita boleh, kalau ada masa dan kesempatan, kita boleh bincang tentang konsep rakyat Merahain, Murba, Butakin, itu semua kan. Itu semua kita boleh bincangkan dalam syarahan ataupun sesi perkongsian yang lain. Jadi saya ucapkan inilah, terima kasih banyak-banyak kepada yang sudi bersama-sama dalam sesi ini untuk mendengar tentang Soekarno dan Soekarnoism. Baik, jadi kesimpulannya, Soekarno adalah pemimpin agung yang masih lagi mempunyai pengaruh yang besar. Sehingga kan hari ini Presiden Jokowi itu sendiri sebenarnya dalam banyak tulisan-tulisan dilekatkan atau popularitian Soekarno kepada dia. Tetesan Soekarno kata mereka terhadap Jokowi. Tetesan Soekarno kata mereka terhadap Jokowi itu. Dan Jokowi itu dikatakan, Jokowi lahir tahun 6 hari bulan 6. Sorry. Bukan. No. Tarikh lahir Jokowi sama dengan tarikh mati Soekarno. Walaupun tahun yang berbeza. Walaupun tahun yang berbeza, tarikh lahir Jokowi sama dengan tarikh mati Soekarno. Jadi, ini pun membantu propaganda. Memang mereka ni tentang cult of personality, kultus personality ni memang power kan. Dia kata, inilah sebenarnya matinya seorang pemimpin pada tarikh itu, kita diganti oleh
Jokowi pada tarikh ini. Okey. Tapi tahun yang berbeza. Okey. Itu ajalah. Okey. Baik. Terima kasih banyak-banyak sekali lagi saya ucapkan. Moga perkongsian ini bermanfaat dan memberikan satu pandangan. Ini semuanya adalah daripada apa yang saya ungkapkan dan saya sampaikan ni adalah sebahagian daripada tesis PhD saya. Ini tesis PhD saya. Okay. Jadi tidaklah goreng saja-saja, right? Semuanya sebahagian besarnya adalah daripada kajian tesis PhD saya. InsyaAllah sedang diusahakan dalam penerbitan buku. Mudah-mudahan bermanfaat. Okay, sekali lagi sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.